untuk turut serta dalam membahas usul menjunjung kasih titah Budi Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Saya hanya ingin menyentuh tentang satu perkara yang agak penting yang telah disebut, iaitu berkaitan dengan keselamatan negara. Baru-baru ini saya telah hadir dalam satu perjumpaan, iaitu NGO-NGO yang bersangkut paut dengan masalah dadah yang ada di negara kita ini, bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam ucapan Yang Berhormat Menteri menyebut bahawa lebih daripada 46% banduan yang ditahan di penjara-penjara adalah penagih dadah. Dan ekoran daripada itu, saya ingin menarik perhatian kepada Dewan ini berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku di akhir-akhir ini. Kalau kita tengok rampasan dadah yang masuk ke negara kita, yang dibuat oleh PDRM dan dengan custom di Raja Malaysia, begitu besar sekali kuantiti dia. Jumlahnya besar dan kekerapannya pun kerap berlaku. Terutama sekali kadang-kadang yang menduka cita kita ialah melalui airport international kita yang kita paling bangga, iaitu KLIA. Saya telah biasa dimaklumkan oleh pihak polis, boleh katakan hari-hari, masalah penyeludupan dadah yang berlaku di KLIA itu. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa jumlah penagihan dadah di negara kita ini bertambah sekarang ni, bertambah serius. Sejak ketika saya menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri, saya dapati bahawa statistik pada ketika itu sudah berada di lingkungan lebih kurang 300,000 penagih dadah di negara kita ini. Dan saya percaya sekarang ini daripada apa yang kita lihat, saya percaya jumlah itu sudah melebihi yang jumlah itu, dan ianya amat membimbangkan. Kalau kita lihat dari segi orang kata apa, ukuran antarabangsa, kalau kita setiap orang penagih dadah, kita seorang adalah 3 lagi, ada 4 lagi penagih. Iaitu berarti kalau kita kata statistik sekarang 340,000 kali 4 sudah ada 1.63 juta penagih dadah di negara kita ini. 1.63 juta ialah 4.8% daripada rakyat negara kita ini adalah penagih dadah. Dan ini adalah satu masalah yang perlu dilihat oleh kerajaan dengan serius. Kerana pada tahun 2004, kerajaan kabinet telah menubuh jawatentera penerasan pelaksanaan dasar memeteras gejala dadah di peringkat kebangsaan negeri daerah, bagi orang kata menghapus dadah, iaitu supaya kita mencapai matlamat dadah, sifat dadah pada tahun 2015. Dari apa yang saya dapati bahawa majlis-majlis ini yang ada daripada peringkat kebangsaan sehingga dari negeri dan daerah, kebanyakannya tidak berfungsi, tidak mengadakan mesyuarat. Ada yang difungsikan oleh menteri-menteri besar, tetapi pada tiap-tiap tahun tidak mengadakan mesyuarat. Ini penjelasan Kuam Pasu. Kuam Pasu berpengalaman sebagai seorang di dalam kabinet dalam soal-soal begini, dan kita berkongsi minat yang sama. Penjelasan sebolehnya daripada Kubang Pasu, pada pendapat Kubang Pasu, kenapakah selepas berpuluh-puluh tahun pelbagai dasar dan tindakan diambil, tetapi nampaknya masalah ini masih berleluasa dan pengedaran makin meningkat setiap tahun. Di mana salahnya? Pertama sekali saya ingin menarik perhatian kerana perkara ini adalah perkara yang saya rasa sebagai yang di-Pertua Pemadam lah. Saya sekarang ni yang di-Pertua Pemadam. Kadang-kadang kita tengoklah pemadam kebangsaan. Kita pada tiap-tiap tahun kita hanya menerima 2 juta ringgit untuk mengendalikan seluruh kita punya pemadam-pemadam di peringkat daerah. Kita ada 162 daerah, tetapi kita hanya ada peruntukan sebanyak 2 juta. Ini perkara yang saya nak highlight di sini lah. Maknanya perhatian kurang diberi kepada ini. Saya tak tahu di mana salahnya, di mana sebabnya. Sebab itu pada kali ini, oleh kerana saya sebagai backbencher sekarang ni, saya ingin cakap. Dulu saya di sebelah sana susah sikit. Tetapi perkara ini adalah satu perkara yang agak serius, yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Bukan saja di negeri-negeri yang di bawah Barisan Nasional,
Begitu juga negeri-negeri yang di bawah Pakatan Rakyat. Kerana ada juga negeri-negeri yang ada di bawah Pakatan Rakyat, menteri besar tidak pernah bermesyuarat berhubung dengan perkara ini. Jadi dalam soal ini kita tidak nak salahkan siapa-siapa. Jadi pada hari ini saya minta mulai pada hari ini perhatian diberi kepada masalah dadah ini. Jadi sebab itu saya berharaplah kepada kerajaan, terutama sekali kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, supaya melihat perkara ini dengan lebih serius lagi, dan juga kepada semua pihak dan juga kepada KSN terutamanya, supaya meletakkan tugas dan tanggungjawab pegawai-pegawai daerah, iaitu agenda membenteras dadah ini sebagai satu agenda yang penting untuk kita sama-sama memerangi masalah dadah ini. Selain daripada itu juga berkenaan dengan penguatkuasaan. Kita heran kenapa KLIA ini menjadi tempat yang begitu, orang kata apa, mendapat perhatian kepada penelupan dadah ini. Kita tengok hari-hari saban hari, boleh katakan rampasan yang dapat bersama hingga dalam kuantiti yang besar, dan juga dengan jumlah yang amat, dengan kadang-kadang bernilai beratusan juta. Dan adakah ini menunjukkan bahawa kita sebagai di negara kita ini, kita punya keselamatan kita atau mungkin secara penguatkuasaan kita agak lemah, sebab itu airport kita menjadi sasaran. Jadi adakah pengedaran dadah di negara kita ini begitu berleluasa sehingga kan menyebabkan kita mendapat supply begitu banyak daripada negara-negara luar. Tetapi ada pihak daripada pihak penguasa mengatakan bahawa kita ini sebagai negara yang digunakan sebagai transit untuk membekalkan dadah ke peringkat negeri-negeri di dalam Asia Tenggara ini. Tapi walaupun daripada apa yang kita lihat, bukti yang ternyata ialah berkenaan dengan rampasan dadah itu dapat ketika ia disuduk masuk ke dalam negara ini, bukan apabila ia disuduk keluar daripada negara. Ini yang menjadi persoalan kepada kita sekarang ni. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kanda saya daripada Kubang Pasu. Pernah menjadi Yang di-Pertua Pemadam, saya pengurusi pemadam Kelantan. Yang Berhormat Kubang Pasu tadi ada menyebut mungkin daripada pengalaman beliau sebagai Yang di-Pertua Pemadam. Beliau mengatakan bahawa langkah atau tindakan memerangi penyalahgunaan dadah ini perlu diberi atau mendapat sokongan dan juga komitmen daripada semua pihak. Semua pihak, sama ada kerajaan pusat, kerajaan negeri dan sebagainya, NGO dan seumpamanya. Seolah-olah daripada kenyataan Kubang Pasu itu, setakat ini tugas memerangi penyalahgunaan dadah ini tidak mendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada sama ada kementerian atau agensi yang lain. Sebagai contohnya, saya nak tanya Yang Berhormat Kubang Pasu, adakah bersetuju dengan saya bahawa salah satu daripada punca meningkatnya gejala penyalahgunaan dadah ini kerana di samping kita cuba benteras penyalahgunaan dadah ini, di sebelah sana ada tindakan yang mungkin membuka lebih banyak medan untuk berlakunya penyalahgunaan dadah, umpamanya outlet hiburan yang melibatkan dadah dan sebagainya yang semakin banyak. Yang Berhormat memerangi dadah, tapi di pihak sebelah sana membuka tempat-tempat yang mungkin membiarkan dadah ini. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya setuju juga Yang Berhormat tu. Tetapi sebenarnya penggunaan dadah ini bukan saja di tempat hiburan, digunakan oleh semua pihak. Terutama sekali kalau kita tengok daripada jenayah yang dilakukan oleh penjenayah-penjenayah. Mereka ini kebanyakan adalah peragut, mereka daripada pecah rumah dan sebagainya. Ini mereka menggunakan dadah untuk tujuan itu. Bukan saja dadah ini digunakan di pusat-pusat hiburan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat. Itu ada, tetapi digunakan oleh anak-anak klasi daripada kapal bot-bot nelayan, umpama yang keluar berhari-hari ke laut dan sebagainya. Jadi mana penggunaan dadah ini dimerata-rata. Sebab itu kita minta supaya kerajaan memberi tumpuan dan supaya terutama sekali kepada NGO seperti pemadam ni. Kita nak supaya kali ini kita peruntukan diberi lebih kepada pemadam untuk kita memberi pengajaran
Iaitu ke pemadam memang kita punya kerja ialah untuk memberi kesedaran kepada prevention kepada rakyat di negara kita ini berkenaan dengan penyalahan guna dadah. Kita aktiviti kita berkisar di sekolah dan di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itu saya pada hari ini memohon kepada pihak kerajaan supaya diberi perhatian dan kepada peruntukan untuk NGO yang terlibat dengan usaha mementeras dadah di negara kita ini. Ya, boleh habiskan ya, Mat. Boleh gulung ya, Mat. Sekejap ya. Sepuluh minit dah. Ya, 5 minit lagi. Sebab itu, selain daripada itu juga ialah berkenaan dengan akta kita. Akta kita, iaitu saya pertama sekali di Kubang Basu, di utara. Kubang Basu dan juga di Kedah. Kita menghadapi masalah tentang daun ketum ni. Daun ketum ini saya rasa ia patut dikaji semula. Supaya ianya akta penyalahan guna daun ketum ini, memproses, menjual air ketum dan sebagainya, dimasuk di bawah akta dadah membayar 1952. Kerana baru-baru ni saya telah menghadiri perasmian, dijemput untuk merasmikan PIBG di sebuah sekolah di kawasan saya. Jadi dalam ucapan pengurusi PIBG itu, dia mengatakan bahawa tandas sekolah dah rosak. Tandas rosak kerana sumbat, iaitu tandas selalunya tandas perempuan, tetapi tandas laki-laki. Dan apabila dibaiki, didapati di dalam tandas itu ada plastik-plastik yang diguna oleh pelajar-pelajar lelaki untuk membawa daun ketum dan dibuang dalam tandas. Dan apabila disiasat, didapati bahawa sebahagian daripada pelajar-pelajar ini telah ketagihan air ketum ini. Dan apabila jumpa dengan ibu bapa mengatakan kalau mereka ini tidak kena daun ketum, tak minum daun ketum, mereka tidak boleh datang ke sekolah. Ini adalah satu perkara yang amat serius dan saya rasa perlu diberi perhatian. Jadi berkenaan dengan daun ketum ini. Selain daripada itu juga berkenaan dengan di kawasan saya lah. Kawasan saya di Kubang Basu ini, iaitu yang mengingatkan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Oleh kerana kementerian ini dua-dua orang baru. Saya nak membangkitkan berkenaan dengan isu kritikal, iaitu berkenaan dengan bendang atau tanah jerus. Jerus yang menyebabkan kerugian besar kepada petani-petani di dalam kawasan Madah. Jadi di dalam kawasan Madah terlibat 8,170 hektar tanah yang terlibat dengan tanah jerus ini dengan kerugiannya satu musim 37 juta. Iaitu kalau kita di Kedah ini kita ada 2 musim, setahun kita rugi 74 juta. Jadi sekarang ini pemulihan. Sekarang bahasa saya di kementerian, benda ini telah di peringkat pelaksanaan. Jadi saya harap dari Kementerian Pertanian supaya meneruskan, supaya ini disegerakan pemulihan tanah-tanah jerus ini. Dan selain daripada itu juga ialah berkenaan dengan JPJ atau Jabatan Pengangkutan Jalan ICT, iaitu apa dipanggil permit yang dikeluarkan kepada kereta-kereta pelancong, ICP, International Circulation Permit, iaitu kepada kereta-kereta pelancong, terutama sekali van-van daripada Siam. Jadi van-van daripada Siam ini masuk ke Malaysia membawa pelancong. Sepatutnya mereka membawa pelancong, tetapi mereka telah membawa passenger-passenger, mengutip penumpang-penumpang yang berada di dalam kawasan di sekitar sepadan. Masa sendakan ini menyebabkan kerugian kepada pemandu-pemandu teksi di kawasan sepadan yang ada lebih kurang sebanyak 300 orang lebih. Jadi kita harap kepada Kementerian Pengangkutan untuk memberi perhatian berkenaan dengan salah guna ICP oleh kenderaan-kenderaan daripada Thailand ke negara kita ini. Jadi terima kasih. Ya, saya mohon terima kasih, Ya, Ahmad Subang.